Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada korang yang belum subscribe, tolong tekan butang subscribe color merah itu sekarang. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan moga-moga boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua yang menonton di dunia dan di akhirat nanti. InsyaAllah jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Bila tiba je bulan 8, tiba je bulan 9, kita masing-masing semua dihujani dengan demam semangat cintakan tanah air kita. Sebab kita tahu bulan 8, bulan 9 nanti kita ada sambutan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Ramai-ramailah pakat gantung bendera, radio-radio pun semua main lagu yang ada kena-mengena dengan merdeka dan sebagainya untuk nak bagi kita semua bertambah lagi semangat untuk cintakan tanah air kita Malaysia. Kita kena akui zaman sekarang ni adalah zaman social media. Banyak info, banyak maklumat, banyak berita-berita, mostly kita rujuk daripada social media. Tak ada lagi, jarang-jarang orang tengok berita, lepas tu kita buat reference, dapat info tu daripada berita dekat TV. Banyak jugalah bila kita tengok dekat YouTube, dekat Facebook, dekat TikTok, ada segelintir orang-orang dekat sesetengah negara yang bukan daripada Malaysia ni yang kita tengok macam benci sangat je dengan Malaysia ni, macam menyampah sangat je dengan Malaysia ni. Sedangkan Malaysia ni tak pernah cari pasal dengan negara luar, tak pernah ada hubungan yang bermasalah dengan negara luar, hubungan diplomatik dengan negara-negara ni pun sebenarnya okey je. Tapi tak tahu kenapa banyak je keluar video lah, statement lah, berita-berita hoax lah, masing-masing cuba nak fitnah, nak buruk-burukkan, nak buat cerita yang tak betul pasal negara Malaysia. Pernah tak korang fikir kenapa diorang macam ni? Apa yang diorang benci sangat dengan Malaysia ni? Berdasarkan pemerhatian aku, berdasarkan observation aku secara peribadi, dalam video ni aku nak bagi tahu korang 5 kemungkinan sebab kenapa Malaysia dibenci oleh segelintir daripada negara luar. Satu je aku nak pesan, jangan koyak, jangan menggelabah. Ini pandangan peribadi aku. Kalau tak kena dengan otak korang, tak kena dengan pendapat korang, korang boleh buat channel YouTube sendiri, buat video sendiri, sampaikan korang punya pendapat pula. Ataupun korang boleh je komen nanti, beritahu apa pendapat korang pula. Malaysia ni negara kecil je tau. Negara yang kecil, tapi banyak pencapaian-pencapaian yang bertaraf dunia yang Malaysia telah kecapi, yang sedikit sebanyak telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Kadang-kadang dekat luar Malaysia ni diorang ada je dengar, contohnya macam pasal menara berkembar tertinggi di dunia. Orang tanya dekat mana? Dekat Malaysia. Orang tanya, where is Malaysia, mate? Bukan sahaja dari segi bangunan. Tengok kita punya sukan, atlet-atlet kita ramai yang jadi juara dunia, sama ada disponsor atau tidak disponsor, tapi masih lagi dorang ni bawa nama Malaysia. Kita juga ada sumber ekonomi yang banyak, contohnya macam getah, kelapa sawit,
minyak. Negara kecil macam kita ni pun mampu menghasilkan kereta kita sendiri. Sampai Mr. Bean pun guna kereta Malaysia tau. Sebab itulah untuk poin yang pertama ni, aku rasa ramai orang yang tak suka Malaysia. Jealous lah tu. Malaysia ni negara yang kecil, tapi dalam Malaysia ni kita ada berbilang kaum, berbilang kepercayaan, berbilang agama. Tapi percaya atau tak percaya, sebenarnya kita boleh hidup dalam keadaan aman, harmoni. Wow, yes. Contohnya, kalau dekat negara lain, kita bagi contoh yang paling senang lah, dekat USA sana kan, dorang punya sifat racism ni sangat-sangatlah tinggi sampai sekarang tau. Macam contohnya, kita tengok dekat video yang Logesh apa benda tu, Kumar family tu, yang dia kena diskriminasi dekat dorang punya lapangan terbang hanya disebabkan Logesh ni tak nampak macam orang US. Dan aku pernah juga terbaca satu artikel lah daripada negara luar, UK tak silap aku. Memang dorang sangat-sangat pelik. Macam mana Malaysia ni ada berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, tapi kita dengan kita semua boleh hidup aman, damai. Kalau gaduh sikit-sikit tu normal lah, tapi secara kesimpulannya kita hidup aman. Itulah kadang-kadang yang dorang ni jealous, dorang tak puas hati tu. Mungkin poin ni macam poin yang tapi percaya atau tak percaya, negara Malaysia ni antara negara yang mempunyai pilihan makanan yang terbaik di dunia. Kalau korang tak percaya, ramai je YouTuber lah, vlogger lah daripada mana, Sweden, US, UK datang Malaysia. First kali yang dorang nak cuba, yang dorang teruja nak cuba makanan dekat Malaysia. Sampaikan ada juga yang tak puas hati, ada yang claim, oh makanan ni dorang punya makanan dekat Malaysia ni bukan berasal daripada Malaysia, nak membanding-bandingkan, oh sini punya nasi lemak lagi sedap, sana punya nasi lemak lagi sedap dan sebagainya. Tapi percayalah cakap aku, makanan-makanan dekat Malaysia ni memang unik, memang sangat sedap, dan itulah yang boleh buat kita bangga, dan memang tak boleh compare dengan negara lain. Percaya atau tak percaya, ramai je sebenarnya pelancong yang datang dekat Malaysia semata-mata hanya nak rasa makanan dekat Malaysia. Untuk poin yang nombor 3 ni, nasihat aku, kalau tiba-tiba lah ada dengar-dengar macam nak claim makanan tu bukan Malaysia punya, dorang punya, makanan dorang lagi sedap, kita punya tak sedap, abaikan je lah. Kita tahu makanan kita sedap. Case close. Disebabkan aku ni bekas militeri, of course lah aku nak sentuh sikit bab militeri. Kekuatan tentera kita adalah di antara yang terbaik di dunia. Sebagai contoh, kita punya komando, pernah ada seorang reviewer ni, dia sendiri cakap kita punya komando adalah nombor 1 di dunia. Mungkin korang antara percaya dengan tidak percaya aku punya statement, mungkin korang juga terpengaruh, terracun dengan video-video dekat internet, pandai-pandai bubuh ranking Malaysia nombor 20 lah, Malaysia nombor 30 lah, sedangkan semua tu dorang dapat data-data, info-info hanya daripada Google je. Kekuatan sebenar, strength sebenar, aset kita apa semua, dorang tak tahu. Dan yang paling mantap sekali sebenarnya adalah dari segi individu anggota tentera tu sendiri, memang kita antara yang terbaik. Aku pun pernah juga cerita dekat korang yang tampal stiker dekat Misal Head lah. Ada juga orang pernah buat video pasal duit 50 sen bagi kat Sulu dan sebagainya lah. Kekuatan tentera negara Malaysia ni bukan jenis yang semua kita nak publish, semua kita nak tunjuk, semua kita nak show off. Kita buat senyap-senyap je. Dan kena faham juga, kita punya negara ni adalah negara defensif. Tugas tentera kita adalah mempertahankan negara kita, bukan cari pasal, bukan nak pergi berperang dengan negara lain. Kalau waktu aman, kita okey lah, tapi jangan cari pasal dengan tentera Malaysia. Banyak kali dah kita tengok ada beberapa insiden yang orang cuba cari pasal dengan Malaysia ni. Tengok macam mana tentera kita turun padang, habis babe. Dan yang last kali, mungkin korang tak suka dengan aku punya point ni, tapi bila fikir-fikir balik, aku rasa logik lah untuk dijadikan point yang kelima. Kita pernah, aku ulang kita pernah ada pemimpin
yang lantang bila nak cakap pasal dunia. Contohnya seperti Tun Mahathir. Korang jangan koyak, ada tahu ada korang yang anti Mahathir, tak suka Mahathir. Aku bukanlah penyokong tega Tun Mahathir, tapi kita kena akuilah satu masa dulu ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dekat Malaysia ni, Tun Mahathir adalah seorang pemimpin yang berani, yang lantang menyuarakan pendirian pendapat mewakili negara Malaysia. Contohnya pasal Israel. Kau bayangkanlah dekat UN punya meeting lah apa benda tu, selamba je Tun Mahathir mengutuk Israel, mengutuk serangan Israel, mengutuk semualah, dia cakap dia anti-Jew lah dan sebagainya. Sedangkan negara-negara Arab pun ada yang tak berani nak cakap dorang ni anti Israel. Tapi Tun Mahathir berani, babe. Bukan sahaja dekat conference dunia ni, dekat temu bual ke, dekat CNN ke, Al Jazeera ke, CNBC ke, bila orang tanya balik Tun Mahathir, betul ke Tun Mahathir ni cakap dia ni anti-Jew, anti-Israel dan sebagainya, dia cakap yes, dan dia juga menyuarakan highlight juga kenapa dia benci. Memang atas sebab-sebab yang logik lah, dengan Israel ni menyerang apa semua orang tengah semayang dekat Al-Aqsa tu. Dan aku yakin tak ada orang lain kat dalam dunia ni yang berani, yang lantang menyuarakan pendapat macam Tun Mahathir. Itu satu benda yang aku puji Tun Mahathir. Sampaikan arwah Tok Guru Nik Aziz pun cakap beliau respect dengan satu benda pasal Tun Mahathir ni, yang mana beliau berani menyuarakan beliau anti negara Yahudi laknatullah. Dia lantang menyerang Zionis Yahudi. Ini dia menyebabkan negara Arab semua hormat pada dia, hormat sungguh. Banyak dia pemimpin negara Arab sendiri yang senyap tak mau mentang Yahudi, takut itu, takut ini, sebagainya. Tapi dia antara pemimpin yang bukan orang Arab, pemimpin Melayu, tapi dia tentang sungguh-sungguh perangai Yahudi, perangai mereka. Ini menyebabkan nama baik Malaysia ni masyhur di kalangan masyarakat. Jadi itulah sahaja sedikit sebanyak yang aku boleh kumpulkan poin-poin kenapa sering kali kita dengar negara-negara luar ada segelintirnya lah memang rasa benci, rasa marah, sikit-sikit tak puas hati dengan negara Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, sempena bulan kemerdekaan, bulan kita nak sambut Hari Malaysia ni, kita seharusnya bersyukur. Allah letak kita, Allah bagi kita lahir dekat bumi Malaysia ni, sama-samalah kita menyemarakkan semangat, bagi semangat kita sama-sama berbangga menjadi rakyat Malaysia, bersyukur kita, negara Malaysia telah mencapai kemerdekaan yang ke-65 dan kita juga bakal menyambut Hari Malaysia yang ke-59. Negara Malaysia secara lengkapnya kita dah sambut 59 tahun. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share sekiranya korang ada poin-poin yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Apa lagi? Komen lah, bagi tahulah apa sebab ramai orang luar tak suka sangat, jealous sangat dengan Malaysia ni. Korang rakyat Malaysia, mesti korang boleh tahu, mesti korang boleh fikir. Dan sekiranya dekat dalam komen-komen ni ada toksik-toksik, ada anti-anti Malaysia, tak payah layan, abaikan sahaja. Aku pun mula-mula aku macam koyak juga, tapi diorang ni berani provokasi je. Okey, lalas habuk pun tarak, telur pun hilang ke mana. Jadi abaikan saja. So aku nak ramai-ramai korang komen kenapa kita harus berbangga menjadi rakyat Malaysia, apa spesialnya Malaysia dan kenapa ramai orang benci dengan Malaysia. Sila komen dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga Malaysia sentiasa dilindungi, sentiasa mendapat rahmat daripada Allah SWT. Bukan sahaja Malaysia, malah seluruh rakyat dekat dalam Malaysia ni, dan kita kena bersyukur. Ingat, banyak kali aku cakap itu yang paling penting, bersyukurlah kita duduk dekat bumi Malaysia ni. InsyaAllah semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, semoga kita semua panjang umur dan semoga kita semua selamat dunia akhirat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Merdeka, Alhamdulillah.